Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatul Najah, di mana pada perjumpaan yang lalu telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan masuki bab tentang tajuk yang baru tentang rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Pasal pada menyatakan tentang rukun-rukun iman. Arkanul iman sittah. Rukun-rukun iman itu ada 6. Jadi sekarang ini pengarang apabila memasuki bab berkenaan dengan rukun-rukun iman, dan erti kata yang lain adalah apabila kita membicarakan berkenaan dengan iman adalah mempercayai dan juga meyakininya tanpa dengan keraguan. Itu dinamakan sebagai iman. Meyakini dan mempercayai. Dan biasanya berkenaan dengan iman ini adalah ia berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, benda-benda yang kita tak nampak, benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beriman dengannya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau sudah nampak, itu bukan namanya beriman. Kita beriman kalau kita percaya apa yang Nabi sabdakan tentang hari kematian, apa yang Nabi sabdakan tentang keadaan-keadaan mayat di dalam kubur. Kita percaya kerana kita beriman kepada Nabi SAW. Jadi itulah berkenaan dengan iman. Suatu iman dalam kitab Syifatul Sajar itu diterangkan bahawa sebenarnya iman itu ada 5 kategori atau 5 jenis. Yang pertama dinamakan sebagai iman taklid, iman mengikut. Bermakna seseorang yang beriman kerana bersandarkan kepada orang yang dia kenal tanpa mengetahui dalilnya, sama ada dalil akal ataupun dalil nakli, diikut saja. Itu dinamakan iman yang paling bawah sekali. Jadi orang pun masuk Islam, dia pun masuk Islam, apa yang dia percaya tentang Islam pun tak tahu. Ini namanya iman taklid, ikut saja. Yang kedua dinamakan iman ilim, iaitu iman yang orang itu beriman dengan mengetahui dalil-dalilnya. Dalil tentang wujudnya Allah, dalil tentang wujudnya malaikat, sama ada dalam dalil nakli yang diambil dalam Al-Quran, Sunnah, ulama dan sebagainya, ataupun diambil daripada dalil nakli, dalil akli, dalil yang menggunakan akal. Ini dinamakan sebagai iman ilim, mengetahui. Yang ketiga adalah dinamakan sebagai iman ayan. Iman ayan ini adalah iman orang yang beriman dengan merasai bahawa dia ini sentiasa dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan muraqabahnya Allah, pendekatannya Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam.
Setiap apa yang dia lakukan itu dia merasakan dia sedang diperhatikan oleh Allah. Nak pergi toilet dia rasa Allah sedang melihat dia. Dia nak keluar rumah dia tahu Allah sedang melihat dia. Apa saja 24 jam dia tahu Allah sedang melihat dia. Ini dinamakan sebagai iman ayyan. Yang keempat dinamakan sebagai iman hak. Iman hak ini adalah orang yang beriman yang dia itu melihat Allah dengan pandangan hatinya. Maknanya apa? Setiap apa yang dia lihat, dia ingat Allah. Masuk masjid, ingat Allah. Melihat buku, ingat Allah. Ingat tengok tumbuh-tumbuhan, ingat Allah. Semua perkara yang dia lihat, semua yang dia lihat adalah Allah. Asal Allah yang menjadikannya. Ini dinamakan sebagai iman hak. Yang kelima dinamakan sebagai iman hakikah. Iman hakikah adalah orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kitab mana orang yang fana, dia dah tak sedarkan dirinya sendiri. Subhanallah. Dulu di tarikh dahulu di Hadramaut ada seorang alim wali Allah yang masyhur, nama beliau adalah Imam Abu Bakar As-Sakran bin Imam Abdul Rahman As-Sagar bin Muhammad Maula Dawilah. Beliau Imam Abu Bakar As-Sakran ini, beliau ini adalah seorang wali Allah yang masyhur, mendapatkan gelaran As-Sakran oleh orang yang mampu. Beliau mendapatkan gelaran Imam Abu Bakar, orang yang mampu. Masalah apa? Mabuk dalam cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So beliau ni kalau berzikir, beliau ni kalau dalam ibadat, lakukan ibadat, dia tak kenal lagi orang yang berada di sekeliling dia. Habis, fana, subhanallah. Ini namanya Imam Abu Bakar As-Sakran. Beliau ada di tarikh tanda di masjid beliau, Imam Masjid As-Sakran. Pernah satu ketika beliau tu semayang, lafaz takbiratul ihram, dinding yang ke depan beliau tu retak. Dinding pemasjid tu retak pasal takbiratul ihram beliau. Kita ni cuma bayangkan atau kita cuma baca dia cerita beliau, kita tak sampai tu level. So kita kalau tak sampai tu level, dah sebenarnya kita nak mendustakan cerita tersebut. Cerita Imam Abu Bakar As-Sakran ni masyhur, subhanallah. Waktu beliau dinamakan sebagai As-Sakran, orang yang mabuk. Dan mabuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dinamakan sebagai martabat iman. Dua yang pertama tu minimum mesti ada, iman takdir ataupun iman ilmu. Yang lagi tiga yang last tu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kadar amalan-amalan kita. Bukan mustahil, tapi ia mengikut kepada amalan-amalan kita. Baik, jadi kita lanjutkan. Pengarang mengatakan antu'mina billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia mesti merangkumi 6 karakteristik. Mesti ada 6 perkara untuk dinamakan sebagai orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Itu mesti ada wujud. Bila kata beriman dengan Allah itu wujud ataupun mawujud, maknanya kita tak boleh ragu dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ragu, bermakna iman kita ada problem. Tak boleh ragu dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa pada semua sifat-sifatnya, perbuatannya dan juga zatnya. Allah itu Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Hatta kalau kita namakan perbuatan Allah itu seolah-olah sama, tapi ia sebenarnya berlainan dengan makhluknya. Kan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menggelarkan Nabi sebagai bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi SAW itu sangat berkasih sayang, sangat mengasihani orang-orang yang beriman. Apakah kasihannya Nabi dengan orang-orang beriman sama dengan kasihannya Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang beriman? Tidak. Nama perbuatannya, sifatnya itu sama, pun nama ini saja. Tapi in reality sebenarnya perbuatan itu sendiri itu berbeza. Takkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai partnership. Meyakini, bila kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada partnership dan tidak ada yang boleh membuat macam apa Allah buat. Sama ada dari sudut kesembuhan,
keselamatan, semuanya itu Allah yang buat. Bukan obat, bukan traffic light, bukan polis, bukan semua. Yang selamatkan, yang jadikan semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu yang ketiga. Yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Dan Allah sentiasa mempunyai sifat-sifat kemuliaan atau sifat-sifat kesempurnaan. Allah bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempunyai sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Bila kata tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tak ada satu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang serupa makhluknya. Anything from A to Z tentang Allah totally different. Apa saja yang kita bayangkan, apa saja yang terdetik dalam hati kita tentang Allah, Allah tak seperti itu. Pasal Allah dah cakap terang dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bila kata apa pun, anything yang kita bayangkan, yang kita fikirkan, yang terdetik, semuanya tak sama. Nabi sendiri bila Nabi SAW describekan tentang syurga, Nabi mengatakan apa? Ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Nikmat syurga itu agar tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga, kata Nabi. Bermakna apa yang kita bayangkan pun tak seperti apa yang kita bayangkan, lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Itu baru makhluk. Syurga itu makhluk, neraka itu makhluk, kursi itu makhluk, arasy Allah ini makhluk. Nabi sendiri describekan syurga saja tak boleh dibayangkan oleh mata, tak boleh terdengar, tak pernah terdengar oleh telinga. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan makhluk-makhluknya. So ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun karakteristik Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ada. Apabila kita kata beriman kepada Allah, ini perkara-perkara mesti ada. Beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan Allah Subhanahu Wa Taala itu esa pada sifat, perbuatan dan zatnya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada partnership, tidak ada yang menyekutukannya. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersifat kemuliaan, kesempurnaan, tidak ada sifat kekurangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang serupa dengannya. So total semua ada 6. Jadi bila kita kata-kata kita beriman kepada Allah, ini semua nak kena ada. Tak boleh ragu, mesti yakin 100%, tak boleh goyang. Baik. Jadi on top of that, setiap orang yang mukallaf juga wajib untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang kita kenali sebagai sifat 20, dan lawannya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat yang harus bagi Allah, iaitu mengadakan dan juga meniadakan. Suka hati Allah nak ciptakan, suka hati Allah nak mengangkat ataupun untuk menghabiskan. Bahasa kita lah. Itu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Siapa yang Allah nak ampunkan, Allah boleh suka. Siapa yang Allah nak azab, Allah boleh suka. Ini namanya sifat yang harus bagi Allah. Jadi kita tak perlu memperpanjangkan tentang sifat-sifat 20 di sini, kerana kita nak bahaskan, nak masuk khusus tentang secara ringkas ni berkenaan dengan hukum iman, supaya kita dapat masuk pada bab fikir secepat mungkin, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembahasan berkenaan hukum iman yang kedua, yang kita akan sambung pada hari Khamis nanti. Besok ditiadakan pengajian, insya-Allah. Baca surah Al-Asr atas kafarah majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.